Wasallam, apabila mengerjakan oleh perempuan akan sembahyang yang 5 waktu, satu sembahyang 5 waktu. Dan mengerjakan akan puasa Ramadan berapa dah? 2. Mula sembahyang 5 waktu. Yang kedua, puasa di bulan Ramadan. Dan memelihara ia akan farajnya, dia menjaga kemaluannya, kecuali hanya untuk suami dia aja. Dan mengikut ia akan suaminya, apa aja perintah suaminya dia ikut. Nescaya dikatakan baginya, masuklah olehmu akan syurga daripada mana-mana pintu yang kau kehendaki. Masuklah syurga ikut pintu mana yang kamu hendak, banyak pintu syurga tu. Syurga ada berapa? Ada 8. Masuklah ikut nak syurga mana. Nak syurga Firdaus, nak Jannatul Naim, Jannatul Ma'wa, lagi apa? Darus Salam, Jannatul Khuld, Darul Jalal, lagi apa? Jannatul Adnin, Darul Qarar dan sebagainya. 8 syurga dinantikan oleh Allah bagi isteri-isteri yang membuat 4 perkara tadi. Sembahyang 5 waktu, puasa di bulan Ramadan, taat 100% kepada suami dan menjaga hak-hak suami, termasuk farajnya tu hak suami tu, rambutnya tu hak suami, tengkuk itu hak siapa tu? Hak suami belakang tu, badan dia tu semua hak suami belakang. Jangan share dengan orang lain. Faham ke cakap saya ni? Jangan share dengan orang lain badan kita tu. Semua untuk suami saja. Masuklah ikut mana-mana pintu yang kamu kehendaki, kata Rasulullah. Dan lagi cerita Ummu Salamah. Ummu Salamah ni salah seorang daripada isteri Nabi, radhiyallahu anha. Barang di mana ada perempuan mati ia, padahal redha suaminya dengan dia, nescaya masuk ia ke dalam syurga. Kalau mati isteri tu, suami redha, suami sayangkan dia, tak ada rasa nak marah dengan dia, tak ada kesal dengan dia, tak ada teringat-ingatkan kederhakaan dia, teringatkan kebaikan dia aja, redha benar suami tu, maka dia dijamin masuk dalam syurga. Sebab itu jangan dicari-cari kemarahan suami. Jangan saja-saja dia mencetuskan kemarahan suami. Takut suami itu mati. Takut suami itu mati, dia dalam marahkan isteri macam. Perempuan, suami itu mati dalam keadaan marah kepada isteri macam. Macam mana nak minta maaf? Dia dah mati. Contohnya lah, suami itu nak bersama dengan isterinya. Isterinya menolak. Macam-macam dah alasannya. Nak air letih dah. Tak, saya sebut, saya dah tua, berdiri saya dah. Tiba-tiba malam tu, dia patut diulur, mati macam. Suami itu dia patut diulur. Ataupun naik motor, terlanggar pokok, mati macam. Mati dalam keadaan dia marah kepada isterinya macam. Kita isteri nak buat apa? Nak minta maaf, dia dah mati. Apa nak buat? Sampai sepanjang hayatlah dia berdosa dengan suami. Itu bahaya besar tu. Sebab itu jangan sekali-kali menyakiti hati suami. Sekali-kali pun jangan. Takut dia mati malam tu, tak sempat nak minta maaf. Ada tak berlaku? Ada, tahu. Lepas bergaduh dengan bininya, suami tu ambil motor, langgar lori, mati. Udah isteri tu menangis, tak pun terhenti. Nak minta maaf, kawan dah mati. Bukan tahu dia jawab, aku ampun kamu, boleh ke? Dia dah mati. Apa dia? Ada bangkangan. Itu dia. Barang di mana ada perempuan mati ia padahal redha suaminya. Kalau perempuan tu mati tak ngapa. Suami tu redha lah. Kalau ada dosa pun takkanlah tak diampun di suaminya. Suami tu ampunkan juga kalau dosa adik isteri tu,
Dia marah macam mana pun tengok-tengok isteri dah mati macam. Diampunkan dosanya. Ya. Kita kalau anak mati kita ampun tak dosa kita dosa dia? Ampun ya. Kalau anak tu dah mati, kita ampunkan dosa dia. Kalau suami tu dah mati kita ampun tak dosa dia? Kita ampunkan dosa dia kalau dia berdosa. Tapi kalau kita berdosa dengan dia, macam mana dia nak ampunkan dosa kita? Nescaya masuk ia ke dalam syurga. Dan lagi sabda Nabi SAW, sebaik-baik lelaki daripada umatku itu yang terlebih baik, iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka itu. Artinya lelaki yang paling baik ialah lelaki yang baik dengan isterinya. Siapa lelaki yang baik dengan isterinya, isterinya tak ada merampul-rampul, isterinya tak ada ngata-ngata dia, isterinya tak ada rasa-rasa benci dengan dia, sentiasa redha dengan dia, sayang dengan dia, itulah dia sebaik-baik lelaki. Nombor satu baik lelaki dalam dunia ni siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya, macam mana perangai isteri pun dia tetap senyum dengan isterinya. Tetap lemah lembut dengan isterinya. Tak pernah nengkin pun isterinya ya. Kata Nabi, aku suka 3 perkara. Yang pertama, aku sukakan wangi-wangian. Yang kedua, aku sukakan perempuan. Ya. Yang ketiga, aku sukakan penyejuk mataku ketika dalam sembahyang. Itu sebab Nabi itu sembahyang sampai bila? Sampai apa? Sampai bengkak-bengkak kakinya. Kita bengkak juga. Apa yang bengkak? Mata yang bengkak. Merolok kerja-kerja ni. Nabi sampai bengkak-bengkak kaki sembahyang. Itu dia. Itu kegemaran Nabi. Kerana dia sembahyang tu adalah dialog antaranya dengan kekasihnya Allah Subhanahu wa taala. Itu sembahyang. Dia sembahyang tu bercakap-cakap dengan kekasih dia. Ya, tak sedar kaki itu bengkak. Punyalah lama berdirinya. Seolah-olah dia bermesra-mesra dengan Allah Subhanahu wa taala. Itu Nabi ya. Itu yang dia suka tu. 3 perkara dia suka. Wangi-wangian. Nabi makan air wangi tau sampai netik tu ikut janggut tu. Punya banyak. Bukan kita ni colik gitu aja dak. Dia pakai air wangi tu sampai apa nama? Sampai menitik ke janggutnya. Begitu juga perempuan. Itu sebab Nabi tu isterinya berapa? Berapa isteri Nabi? 11 semua. Semuanya isterinya 11. Semua dia bermanja-manjaan semua dengan 11 orang tu. Nombor 1 siapa yang disayang sekali? Khadijah. Ya, Siti Khadijah. Padahal Khadijah tu muda, ketua. Tapi sayang benar kan Nabi. Sampai jealous Aisyah dengarnya. Selalu aja diingatkan Khadijah. Ini kalau ini Khadijah suka ni kata. Ini Khadijah gemar ni kata. Khadijah selalu pakai warna macam ini kata, ya. Sampai jealous. Tahu ke jealous? Aisyah. Yang kamu sebut-sebut nama orang tua selalu tu ngapa? Kata dia. Apa adik Aisyah? Ya. Apa jawab Nabi? Kamu jangan kata orang itu kepada isteri aku. Dia telah melahirkan bagi aku 6 orang anak katanya. Aisyah berapa anaknya? Tak beranak langsung. Dia telah menerima orang perempuan yang pertama menerima Islam. Dia telah menjaga aku. Dia telah apa? Menjaga peribadi aku, menjaga keperluan aku katanya. Dia juga sama-sama habis hartanya terkorban untuk mengembangkan Islam. Asalnya Khadijah tu kaya ke miskin? Kaya raya. Akhirnya papa kedana, matinya Khadijah tu papa kedana apa pun tak ada katanya. Jadi miskin. Kenapa? Kerana dikorbankan oleh suaminya untuk Islam. Bukan untuk diri dia, untuk Islam. Kalau kita macam siapa lalu apa itu? Asal kaya raya. Lepas itu makin lama makin miskin, makin lama makin miskin, makin lama makin miskin. Sudahnya apa tak ada macam. Belum naik ke rumah lagi dah jerit di rumah. Abang ni terus nak beli kaya. Yang ada pun habis hilang, habis sekadar.
Ya tak? Tapi Khadijah tak pernah merungut. Tak pernah menjerit-jerit. Sentiasa aja tersenyum dengan suaminya. Apa saja perintah suami itu diikutnya. Sebab itu Rasulullah sayang benar kan isterinya. Lebih-lebih lagi Khadijah. Aisyah dia sayang juga. Kerana Aisyah ni muda. Kanak-kanak lagi pun. Macam-macam ragam Aisyah. Tapi Rasulullah tetap bersabar menghadapinya. Itu dia kasihkan perempuan. Punya romantik Nabi tau. Kalau dia minum dari gelas daripada Aisyah tu, dia tengok tang mana bibir Aisyah tu situ. Tahu? Tang mana bibirnya, dia pun ambil gelas tu, dia minum betul-betul tempat Aisyah baru minum. Itu dia romantiknya Nabi. Suami perempuan ada apa itu? Ada lah tu ya. Itu romantiknya ya. Jangan cerita pula. Itu sebab saya tak ada tanya dia kedaknya. Begitulah Nabi dia romantiknya dengan isteri-isteri baginda. Baik. Lagi satu, kita ambil lagi Sebaik-baik lelaki daripada umatku iaitu yang terlebih baik iaitu mereka itu bagi segala perempuan mereka itu. Dan sebaik-baik perempuan daripada umatku itu yang terlebih baik mereka itu bagi suami mereka itu. Dan terangkatlah bagi tiap-tiap perempuan daripada mereka itu darjatnya. Darjatnya naik ya. Terangkat tu naik tu. Dari satu tingkat ke satu tingkat. Pada tiap-tiap siang dan malam, tiap-tiap malam, tiap-tiap siang dapat pahala 1000 syahid. Bukan satu tu, 1000. 1000 berapa? 1000 kali 1000 berapa? 1,000,000 syahid. Yang mati mereka itu di dalam perang sabilillah taala. Dia mati dalam taat kepada suami itu seolah-olah dia mati dalam peperangan fi sabilillah. Syahid tu. Orang syahid masuk syurga macam mana? Orang syahid masuk syurga macam mana? Tak ada kena hisab. Bi ghairi hisab. Hal keadaan mereka itu sabar. Kalau dia sabar dengan kainah suaminya. Dan suami itu pula sabar dengan kainah isterinya. Macam perang, macam mati syahid itu. Lagi satu hadis kita baca. Dan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, bermula perempuan yang soleh itu terlebih baik ia daripada lelaki yang soleh. Perempuan tu soleh, isteri tu soleha, lelaki tu soleh. Mana lebih baik di sisi Allah? Lelaki ke perempuan? Perempuan tu lebih baik di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ya. Wallahu a'lam. Sudah dulu. Sekarang kita baca yang lain pula. Bermula dunia ini sekalian kesukaan dan sebaik-baik kesukaan itu ialah perempuan yang solehah. Itu akan datang kita baca insya-Allah ya. Kita akan baca dia apa? Hadis yang diriwayatkan oleh Ahmad dan Muslim. Baik, sekarang kita pergi kepada kitab yang lagi satu tu. Ya, Mawa'izul Badi'ah nama kitabnya. Mawa'izul Badi'ah. Ya. Pengajaran yang keberapa? Yang ke-9. Nantaklah saya bukan kira. Dah kalau habis kat bawah pengajarannya 50. Sudah 8 pula. Ada yang kata 9, ada yang kata 8. Siapa hendak 8 kat tangan? Siapa hendak 9 kat tangan? Siapa hendak 50 angkat tangan? Okey, habisnya. Okey, yang ke-9 ya. Berkata tandalah lipat tang mana. Dah habis tu ya. Berkata Allah Ta'ala, hai anak Adam. Apa kata anak Adam? Wahai manusia, jangan engkau laknatkan akan segala makhluk. Makhluk jangan dilaknat. Apa saja makhluk tu artinya apa? Bukan orang aja. Jangan kata celaka ayam, celaka kambing, celaka itik, jangan. Itu makhluk ya. Semua itu kejadian daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jangan dilaknat. Apa saja makhluk tak boleh. Akan segala makhluk maka kembalilah laknat itu atas kamu. Kalau kita melaknat pokok, kembali laknat itu kepada kita yang melaknat. Malaikat laknat balik kita. Allah laknat balik kita. Kita melaknatkan ayam, balik kepada orang yang melaknat tu, dia dilaknat balik.
yakni jangan kamu katakan si fulan laknat Allah. Jangan ya, fulan tu laknatullah, tak boleh. Yang boleh seorang ni siapa? Iblis laknatullah, itu tak apa. Fir'aun laknatullah, itu memang dia dilaknat oleh Allah, tak apa ya. Iblis, Fir'aun, Namrud, itu tak apa. Yani jangan kamu katakan si fulan laknat Allah atau binatang ini laknat Allah, yani jauh daripada rahmat Allah. Hai anak Adam, berdirilah 7 petala langit di dalam Hawa. Hawa tahu apa? Angin. 7 petala langit berdiri di dalam Hawa. Langit tu berdiri di angin. Ada tiang ke langit tu? Ada ke tiang langit? Ada runtuh ke dah? Siapa nahannya tu? Siapa nahannya daripada runtuh? Allah Ta'ala lah. Tapi ada tak masanya nanti langit tu akan runtuh? Bila? Bila kiamat esok, runtuhlah semua tu ya. Al-Qari'ah, penggegaran. Mal-Qari'ah, apa itu penggegaran? Wa ma adraka mal-Qari'ah, tahukah kamu apa itu yang dikatakan penggegaran? Yauma yakunun nasu kal farashil mabsus, pada hari itu manusia-manusia akan berterbangan seperti kelkatu. Pada hari kiamat esok semua orang terbang, tahu? Diterbangkan, bukan terbang tu saja terbang, diterbangkan. Macam kelkatu. Ada pernah tengok kelkatu terbang? Ada tentu arah ke kelkatu terbang? Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke kiri, ada yang ke kanan. Itu kelkatu. Manusia esok betul lah terbang di udara. Siapa nak jadi super lady, tunggu hari kiamat. Dia akan diterbangkan macam kelkatu. Bukan macam apa Superman tu dah. Tak tentu hal. Ada yang ke atas, ada yang ke bawah, ada yang ke darat, ada yang ke baru. Tahu ke darat ke baru ni? Macam itulah. Wa takunul jibalu kal ihnil manfuj, dan hari itu juga gunung-gunung berterbangan, bukit-bukit berterbangan seperti kapas yang ringan. Macam kapas aja terbang. Terbang di angin. Itu berlaku hari kiamat ya. Sekarang ni langit di atas. Tak ada tiang, tak ada pula runtuh. Tak ada pula jatuh, tak ada pula nimpa kita. Itu langit di atas. Ya. Hai anak Adam, berdirilah 7 petala langit di dalam Hawa. Langit tu ada 7 lapis. Tahu? Ada 7 lapisan. Langit yang pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, keenam, ketujuh. Tiap-tiap langit tu ada Nabi situ, tahu? Langit yang pertama Nabi apa? Udah. Langit yang pertama siapa diam situ? Nabi Adam, tok kita. Langit yang kedua siapa duduk situ? Udah. Teka-teka aja lah ya. Nabi apa? Salah. Nabi Isa dengan Nabi Yahya. Langit yang ketiga Nabi apa? Yang paling handsome dalam dunia Nabi apa? Nabi Yusuf. Langit yang keempat Nabi apa? Udah. Bermula dari I. Salah. Bermula dari I. Ibrahim I lah, tapi bukan Ibrahim. Apa? Lagi apa? Nabi I. Idris. Ya Allah, demen. Langit yang kelima Nabi apa? Adik-beradik pada Nabi Musa apa? Harun. Langit yang keenam Nabi adik-beradik Harun apa? Musa. Langit yang ketujuh Nabi apa? Betul, baru betul. Langit yang ketujuh Nabi Ibrahim ya. Itu dia. Dia tak pernah dengar ke cerita Isra Mi'raj ni. Ya? Tahu Nabi Ibrahim aja. Lain kali suruhlah buat ceramah Isra dan Mi'raj. Bolehlah cerita tentang nabi-nabi ya. Gini hari kita panggil ustaz-ustaz ke ustazah, dia tak ada cerita Isra Mi'raj tu. Dia cerita bab-bab lain aja. Tak ada peristiwa lepas ini, lepas ini, tak ada cerita tu pun. Kerana masing-masing ambil sempena Isra dan Mi'raj saja.
Kita kalau boleh biarlah cerita tu tiap tahun ya. Ya. Ayolah, kita lah ngabur kan cerita betul Ustaz kena. Kita lah ngabur kan. Ceritakan peristiwa tu sebenarnya Ustaz, dari satu-satu dan sebagainya. Okey, itu dia. 7 petala langit di dalam hawa, yakni di dalam lapang yang kosong, dengan tiada riak, tiada tiang. Langit tu tak ada tiang ya. Dengan nama yang satu daripada segala namaku. Dan tiada betul hati kamu yang satu dengan 1000 pengajaran daripada kitabku. Kita baca kitab selalu, Quran selalu baca, tapi hati tak mau juga betul. Bergaduh juga, ngumpat juga, lagi masam juga, lagi tak mau juga betul hati tu ya, walaupun baca kitab. Termasuk orang cakap di bawah itu juga ya, walaupun dia ngajar, tapi hati tak mau juga betul ya. Hai segala manusia, ini tak kira lelaki, perempuan, pondan, tak kira manusia. Hai segala manusia, wahai George Bush, wahai Netanyahu, wahai Ariel Sharon, wahai Soeharto, wahai Najib, wahai Nik Aziz, wahai Haji Hadi Awang, wahai Mustarjo, wahai apa lagi? Nordin Ahmad, wahai Saleh Kamil, wahai P. Ramli, wahai Jin Samsudin, wahai Ibrahim Pendik. Tak kenal ke nama ni? Wahai Syarohan. Asal nama manusia. Hai segala manusia, seperti tiada lembut batu di dalam air, demikianlah tiada memberi balas pengajaran pada hati kamu yang keras. Kalau hati kamu tu keras, tak maunya lembut-lembut, jenuh mujuk pun tak ada juga, tak mau lembut itu macam batu direndam dalam air, mau ke dia lembut? Macam ambil batu tu, rendam dalam air, dia rebut, mau lembut tak? Tak maunya lembut. Itulah hati yang keras ya? Orang hati keras ni apa? Orang hati keras ni apa? Nak bergaduh je kan? Tak, bukan itu. Tanda orang hati keras tu, dia tidak mahu menerima kebenaran. Jenuh nyuruh dia semayang, tak siurnya juga, itu keras hati lah tu. Jenuh nyuruh dia bertudung, tak maunya tudung. Lantak leh, aku tak perlu aku dah biasa terbuka je. Aku dah biasa nyemur kain apa? Ketang dada. Ustaz pun tak nak nyuruh aku katanya. Lagi teruk tu. Kadang-kadang suami aku ustaz, dia pun tak pernah melarang aku katanya. Lagi teruk Apa nak jawab? Kerana hatinya dah keras, tak mahu menerima kebenaran. Orang yang hati lembut mudah saja menerima kebenaran kalau hatinya lembut. Hai anak Adam, betapa kamu naik saksi bahawasanya kamu hamba Allah. Kamu kata kamu hamba Allah. Siapa tak nak jadi hamba Allah? Angkat tangan. Seronok tak kalau dipanggil orang mikir hamba Allah? Seronok tak? Seronok ke tak? Ada rasa nak nampak orang tu? Mikir ni hamba Allah lah. Cikgu Zainab mikir ni hamba Allah lah. Ada rasa nak nampak saya tak? Tak, seronok dia. Kerana kita ni memang Allah jadikan sebagai hambanya. Wa ma khalaqatul jinna wal insa illa liya'budun, kata Allah. Dan tidak aku jadikan jin dan manusia melainkan semata-mata untuk menjadi hamba-hambaku jadi dia seronok benar bila dia panggil dia sebagai hamba Allah. Tak ada dia marah pun kalau dia panggil dia lain daripada hamba Allah. Kalau dia panggil hamba Allah, dia tak ada marah. Tapi kalau panggil lain daripada hamba Allah, marah benar dia. Mikir semua ni hamba dunia lah. Apa macam? Marah benar rasanya. Kalau ada tengah megang batu, penggal batu tu Penggal. Tapi ni pasal dia tahu seloroh, tak adalah keledak ada yang dah menggal tu pun. Kerana dia tak suka menjadi hamba yang lain daripada hamba Allah. Lebih-lebih kalau kata kamu ni hamba suami lah, macam marah benar dia.
kamu ni hamba isteri lah, lagi marah ya kalau dia dikata orang itu. Tapi kalau dia kata kamu ni hamba Allah walaupun dia tak pernah semayang, suka tak dah? Suka. Walaupun dia sentiasa derhaka kepada Allah, kena katakan dia tu hamba Allah macam dia suka kerana dia nak jadi hamba Allah. Dia tak nak jadi hamba yang lain daripada hamba Allah. Tapi kamu mengaku menjadi hamba Allah, kemudian kamu derhaka akan dia. Kamu kata kamu hamba Allah tapi kamu tak nak nyembah dia. Kamu kata kamu hamba Allah tapi dia berjudi aja. Kamu kata kamu hamba Allah tapi kamu melakukan maksiat saja. Kamu kata kamu hamba Allah tapi kamu nari aja, berjoget je kerjanya. Macam mana kamu kata kamu hamba Allah? Orang berjoget, orang berjudi, orang minum arak, orang apa? Itu hamba Allah ke hamba setan? Hamba setan. Tapi kalau kita kata dia tu hamba setan, marah tak? Marah ni itu dia. Kamu kata kamu hamba Allah, kemudian kamu derhaka akan dia. Dan betapa kamu dakwa akan bahawasanya mati itu sebenarnya. Mati itu benar ke tak? Nampak tak ada orang mati? Ada tak saudara-saudara kita yang dah mati? Ada. Saya habis semua saudara saya dah mati. Abang dah mati, adik dah mati, kakak dah mati, mak dah mati, bapak dah mati. Nampak kita akan kematian itu. Tapi masih tak sedar juga. Orang lain je mati, padahal kita tak terasa bahawa nanti kita juga akan mati. Kita sedar tu. Dan betapa kamu dakwa akan bahawa mati itu sebenarnya, padahal kamu benci akan dia. Atau kalau benci mati, mati ke tak mati? Mati juga. Benci mati pun mati, suka mati pun mati, bersedia untuk mati pun mati. Nak mati pun mati, tak nak mati pun mati, taat pun mati, derhaka pun mati, seronok nak mati pun mati, tak seronok nak mati pun mati juga. Dia tak boleh lari. Tak ada siapa yang boleh lari daripada mati. Qul innal mautal ladzi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum, kata Allah. Katakan bahawa mati yang kamu nak lari daripadanya itu pasti akan menemui kamu. Mati itu tetap akan menemui kamu. Tak boleh lari. Larilah, makanlah ubat, makanlah pamoga ke, ku putih ke. Time mati, mati juga. Lagi apa? Makanlah kopi cengkudu ke, kopi jantan ke, kopi apa lagi? Kopi jande ke. Time mati, mati juga dia. Kacik Fatimah ke, time mati dia tetap mati. Dia tak boleh lari. Ada seorang pemuda, ni cerita tau. Nak dengar cerita tak? Ada seorang pemuda. Dia sedang berada di istana Nabi Sulaiman, menghadiri satu jamuan yang diapakan oleh Nabi Sulaiman, yang dianjurkan oleh Nabi Sulaiman. Bila sampai masanya, Nabi Sulaiman pun jemputlah tuan-tuan dan perempuan dipersilakan menjamu saudara, kata Nabi Sulaiman. Jadi pemuda itu membawa lah piring layan diri, tahu layan diri. Dia pun pergilah ambil kuih, ambil lah pelita limah, agak mana saya tahu kan apa dia kuihnya. Buah Melaka, buat lagi apa? Pulut panggang, bengkang. Lagi apa? Bahulu Kemboja. Lagi apa? Kuih semperit. Lagi? Apa lagi? Kuih kasturi, ambil tu. Dalam masa yang sama, ada seorang pemuda yang lain. Dia tak makan. Dia asyik memerhatikan pemuda tadi aja. Lekat dia tengoknya orang muda tu. Tak berkedip-kedip matanya. Udah naik takut pemuda tu. Dia pun lari di ceruk ujung sana. Dia ikutnya, dia pun tengok lagi. Lari pula di ujung sini. Dia ikutnya lagi, dia tengoknya lagi. Pergi dia belah luar pun, dia ikutnya, tengoknya lagi. Sudahnya serba salah pemuda tadi. Apa orang ni ikut aku je, aku dah naik takut ni, katanya. Dia pun jumpa dengan Nabi Sulaiman. Wahai Nabi Allah, tolong hantar aku jauh dari tempat ini. Ngapa, kata Nabi Sulaiman. Pemuda itu dia asyik ngeko aku je, kemana pergi katanya. Aku dah tak senang duduk dia buatnya, aku nak makan pun tak boleh. Aku takut dengan dia. Dia ngeko aku je, dia merhatikan aku je, mata pun tak berkedip-kedip tengok aku, katanya. Iya ke? Kata dia.
Nabi Sulaiman pun terbangkan dia. Nabi Sulaiman ni dia boleh dah memerintahkan angin. Dia pun diterbangkannya pemuda tu. Kata dalam kitab tu sampai ke negeri Hindi. Tahu negeri Hindi? Negeri Syaruhan, tahu? Macam mana dia terbang tak lidah dah saya tahu. Naik penyapu ke? Lagi naik sejadah ke? Tak tahu saya ya. Mana tahu kan dia naik sejadah macam ni, betul duduk zam-zam ala kazam kata. Dia terbang dia. Mungkinlah, tak tahu saya. Jadi terbanglah dia sampai ke negeri Hindi, dia pun mendarat. Ya. Elok aja dia mendarat, rupanya udah nunggu pemuda yang nengok dia tadi, udah ada siap nunggu dia. Pemuda tadi yang nengok ke mana pergi, tak kedip-kedip mata tu, dah ada nunggu situ. Rupanya pemuda itu ialah malaikat maut. Tadi dia terbeliak, tak berkedip-kedip tu, mengapa dia heran? Dia baca dalam Lauh Mahfuz orang ni akan mati di Hindi. Sekarang ni apa dia cekihnya dia berada di istana Nabi Sulaiman. Itu yang dia apa budak ni sini, aku nak nyabut nyawa dia duduk sini kata. Tapi malaikat mana reti nak derhaka dengan Allah. Allah perintahkan dia pergi cabut di negeri Hindi, dia pun pergi ke negeri Hindi. Dia pun terbang sampai negeri Hindi, elok aja dia mendarat di Hindi. Pemuda tadi pun mendarat, ngam-ngam, tahu ke ngam-ngam? Right on the spot. Cabut nyawanya. Itu menandakan mati itu bila sampai saatnya tidak boleh dilewatkan. Itu Allah sebut dalam Quran, walikulli ummatin ajal fa iza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Tiap-tiap umat itu ada ajal masing-masing. Apabila sampai ajal mereka tidak boleh diposponkan walaupun sesaat, dan tidak pula boleh dimajukan walaupun sesaat. Cepat sesaat pun tak boleh, lambat sesaat pun tak boleh. Cukup waktu dia tetap akan berlaku. Ini kematian puan-puan ya. Dia pasti akan berlaku. Jadi cuma soalannya bila. Itu aja. Kita ni bila. Udah dia menengok saya dah. Dia dulu dia tua kita. Iyalah pun. Tapi yang muda mati ke tak? Mati juga. Siapa boleh garanti dia lambat mati daripada saya? Angkat tangan. Nak angkat gambar mana kau orang. Walaupun dah tua belum tahu. Kerana kalau belum ajal tak mati juga ya. Kalau dah ajal matilah. Jadi sebab itu kita kena bersedia. Kita sedar mati itu pasti akan berlaku, tapi berapa orang yang bersedia untuk mati? Berapa orang yang bersedia untuk mati? Berapa orang yang ambil pengajaran? Cuba kita tengok orang mati tu, bayangkan kita berada di tempat dia. Macam mana? Kita mati, terbaring aja tengah rumah. Keliling itu keluarga kita, anak-anak kita, semua menangis. Mak mati, menangis. Kita tu. Lepas tu dimandikan. Orang mandikan kita tu. Kita ada ke membantah orang mandikan kita tu? Jangan datang sini geli aja. Kita ada tu. Dimandikan, lepas tu dikapankan, lepas tu disembayangkan. Lepas tu ditanam masuk dalam kubur. Kita dalam kubur tu seorang-seorang. Yang hantar 3 perkara. Yang pertama keluarga kita. Yang kedua harta kita. Tokak kita dibawanya ke kubur, motor kita dibawanya ke kubur dan sebagainya. Yang ketiga amalan kita. Lepas tu sudah baca talqin dah apa, dah kabul semua tu. 2 daripadanya balik. Siapa balik? Keluarga balik, lagi harta kita pun balik. Yang tinggal apa? Amalan kita. Kalau baik, baiklah akibatnya. Kalau jahat, jahatlah akibatnya. Itu kena fikir tu. Kalau kita fikirnya itu, tak lalu kita nak nari, tak lalu nak gelak ketawa, tak lalu nak ngumpat orang. Sentiasa bersedia untuk menghadapi kematian. Nampak tu? Kamu mendakwakan bahawa setiap mati itu sebenarnya padahal kamu benci akan dia. Kamu tak nak mati. Dan kamu katakan dengan segala lidah kamu akan barang yang di dalam hati kamu. Kamu sangka akan yang demikian itu kecil, padahal pada Allah itu adalah amat besar ya. Benda kita ingat kecil. Ngumpat orang tu kecil ya rasa. Kadang-kadang kita ingat kita ngumpat orang. Padahal di sisi Allah besar ke tak? Besar. Sebab itu kalau kita nak gunakan lidah, gunakan dalam kebaikan. Ya.
Ada kalimah-kalimah yang kita sebut tu ringan je dengan lidah, tapi ditimbang berat nanti di neraca Allah. Iaitu apa? Perkataan subhanallah. Senang ke susah nyebut subhanallah? Ringan ke berat lidah tu? Ringan aja, tapi besok di akhirat timbangannya tu sangat berat. Ya, pahala menyebut subhanallah sekali je memenuhi langit dan bumi. Berat ke ringan? Sekali sebut subhanallah, pahalanya memenuhi langit dan bumi. Berat ke ringan? Ate banyaklah sebut subhanallah. Begitu juga alhamdulillah, begitu juga Allahu akbar. Ya, dan sebagainya. Di akhirat besok akan jadi berat timbangannya. Ya. Jadi sebab itu kita bersedia. Sebab bila rasa-rasa nak ngumpat, tukar. Bila rasa-rasa nak ngumpat cikgu Zainab, tukar. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tukar. Ya. Bila rasa nak ngumpat apa tu? Tukar aja. Nak ngumpat Ustaz Ibrahim. Apa? Tukar kan. Jadi alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah dan sebagainya. Ya. Itu dia puan-puan ya. Itu pengajaran yang ke-9. Akan datang kita akan baca pengajaran yang ke-10. Mudah-mudahan ada manfaatnya pembacaan kita pada petang ini ya. Dapat pengajaran dan dapat kesedaran. Yang pentingnya dapat kesedaran bahawa kita kena bersedia untuk kehidupan di hari kemudian nanti.